Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera pada semua para pelajar lah. Saya harapkan semua para pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan ceria dan bersemangat untuk menerima pengajaran ataupun kelas kuliah online kita pada hari ini. Ini adalah merupakan, untuk kali ini adalah merupakan sambungan untuk slot yang ke-9 untuk video penerangan yang kedua. Yang saya pernah maklumkan sebelum ni, bahawa video penerangan untuk slot ke-9 saya pecahkan kepada dua video. Jadi yang pertama saya dah kongsikan, kita dah tengoklah bersama-sama dulu. Jadi ini adalah yang kedua lah. Ini adalah video penerangan untuk slot ke-9, video penerangan yang kedua. Okey, sebelum kita teruskan, sekali lagi saya ingatkan, sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membendung penularan penyakit COVID-19 yang kita tengah hadapi sekarang ni. Jadi saya harap para pelajar tahu meletakkan diri masing-masing di tempat yang sepatutnya lah. Kalau boleh stay di rumah lah, tak perlu nak menghabiskan masa di luar. Ini akan memberi peluang, memberi peluang jangkitan itu, peratusan jangkitan itu lebih tinggi lah. Jadi stay at home, stay safe, dan fokuskan kepada pembelajaran kita dalam online ni. Sebelum kita nak terus masuk ke LP untuk belajar secara face to face, lebih elok kita habiskan masa dengan video online kita ataupun pembelajaran online kita, di samping kita membuat ulang kaji slot-slot yang telah kita tengok sebelum ini. Sebab ini akan pentinglah untuk memberi jaminan bahawa kita tidak ketinggalan dalam kita mengejar ataupun kita mengutip seberapa banyak ilmu yang para pengajar cuba kongsikan di sini. Okey, bagi video penerangan kedua ni untuk slot 9 ini, saya akan bincangkan ada 3 lagi subtopik di sini ataupun subtask di sini, di mana yang lain tu, yang pertamanya adalah berkaitan dengan saluran penyejukan ataupun cooling channel. Yang kedua adalah program kawalan logik ataupun programmable logic control. Yang ketiga alat kawalan suhu ataupun temperature controller. Ini 3 task yang kita akan bincangkan dalam video penerangan kali ini. Okey, yang pertama kita tengok dulu berkaitan dengan saluran penyejukan ataupun cooling channel. Okey, mana cooling channel ni dari segi fungsinya adalah untuk membekalkan sistem penyejukan kepada komponen-komponen tertentu pada mesin ataupun pada sistem ataupun pada proses pengacuanan suntikan kita. Okey, kalau kita lihat di sini terdapat 3 elemen ataupun 3 komponen utama ataupun 3 bahagian utama yang memerlukan sistem penyejukan, iaitu bekalan air penyejukan yang dibekalkan secara berterusan pada ketiga-tiga elemen tersebut. Elemen yang ada di sini, ketiga-tiga komponen yang ada di sini, ini adalah bagi untuk memastikan maintenance ataupun memastikan dia punya tahap penyejukan ataupun tahap suhu pada ketiga-tiga komponen ini tetap kekal stabil sepanjang masa lah. Ini sangat penting lah. Okey, terdapat 3 komponen tadi. Yang pertama adalah acuan. Acuan memerlukan sistem penyejukan bagi membolehkan produk yang kita suntik masuk ke dalam acuan menjadi keras dan mudah untuk kita lentingkan keluar. Itu yang pertama adalah untuk acuan secara ringkasnya. Yang kedua adalah untuk bahagian feed throat. Ini pada mesin kita. Feed throat ni adalah bahagian di mana merupakan laluan untuk material daripada hopper masuk ke dalam barrel. Dia melalui feed throat pada mesin kita. Dalam video penerangan saya dah ceritakan lah berkaitan dengan feed throat ni. Di mana bahagian feed throat, bahagian-bahagian mesin dan sebagainya. Jadi boleh kalau
dah terlupa, boleh nanti ada peluang, ada masa, bolehlah buat ulang kaji, tengok balik. Okey, slot yang awal, okey, slot terutama untuk sesi yang pertama, sesi pengenalan yang pertama, slot 1, 2, 3 dan 4, ya. Okey, yang ketiga adalah yang kedua, saya sambung sekali lagi, sekiranya bahagian Fitrut ini kita tak bekal dengan sistem penunjukan, apa yang akan jadi adalah satu istilah yang kita panggil sebagai bridging, di mana butiran-butiran material yang bergerak masuk melalui hopper ke dalam barrel, okey, akan terkena pada haba panas pada barrel, hasil daripada haba aruhan daripada pemanasan barrel. Okey, ini akan menyebabkan bahagian Fitrut tersebut panas, dan kepanasan tersebut akan menyebabkan butiran material yang melalui bahagian Fitrut ini akan mula mencair, melebur dan mencair dan melekat antara satu sama lain. Okey, butiran-butiran material tersebut melekat antara satu sama lain, dan ini akan menyebabkan istilah yang saya sebutkan tadi. Istilah ini kita panggil sebagai bridging. Okey, bridging ni adalah pencantuman antara produk-produk atau butiran-butiran material tadi. Bila dipanaskan, dia mula melekit, melembut, melekit dan melekat antara satu sama lain dan menutup ruangan Fitrut tersebut. Ini akan menyebabkan butiran-butiran material di dalam hopper yang masih ada di situ gagal untuk melalui Fitrut dan masuk ke dalam barrel. Itu adalah untuk bahagian Fitrut. Dan satu lagi yang diperlukan sistem penunjukan ni adalah pada minyak hidrolik, ataupun istilah lain kita pakai sebagai heat exchanger ataupun minyak hidrolik itu sendirilah, di mana minyak hidrolik ini perlu kita pastikan dia maintain suhunya yang rendah lah. Okay? Mungkin sekitar dalam 40 darjah Celsius suhu minyak hidrolik. Okay, ini bagi membolehkan dia berfungsi dengan paling berkesan. Okay? Tetapi sekiranya bekalan penyejukan gagal sampai pada bahagian heat exchanger dan gagal menyejukkan ataupun mengawal suhu hydraulic oil ni, apa yang berlaku adalah berlakunya penurunan dari segi prestasi. Okey, prestasi tekanan daripada minyak hidrolik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga boleh menyebabkan kebocoran kepada sistem kita, sistem hidrolik kita, mungkin pada hose, pada valve dan sebagainya lah. Jadi ini akan menyebabkan terganggunya proses pengacuanan kita. Jadi kita perlu pastikan ketiga-tiga komponen tersebut mendapat proses penyejukan yang sempurna. Okey, ini adalah sedikit gambaran ringkas berkaitan dengan penyejukan, sistem penyejukan pada acuan, di mana daripada komponen pump di sini akan menyalurkan air yang sejuk pada acuan dan kembali kepada sistem. Okey, dan proses penyejukan kawalan suhu berlaku di sini, dan memasukkan di sini adalah air sejuk dan keluar air yang panas. Okey, ini adalah secara ringkas lah, gambaran yang menunjukkan peredaran air yang digunakan sebagai sistem penyejukan pada acuan kita. Okey, keseluruhannya kita tengok sikit pengaruh sistem penyejukan, terutama sekali pada acuan lah. Okey, pada acuan, mana kita tahu dalam slot yang lepas kita ada bincangkan berkaitan dengan fungsi acuan, mana fungsi acuan secara ringkasnya adalah untuk membentuk produk. Jadi apabila sistem cooling ini tidak dibekalkan secara sempurna, tidak berperanan secara berkesan, apa yang berlaku adalah ia akan mempengaruhi kualiti produk kita. Kita tengok beberapa kesan kepada kualiti produk kita. Yang pertama adalah surface gloss ataupun permukaan produk yang berkilat. Apabila terdapatnya haba panas, akan berlakulah permukaan yang berkilat, berkilat atau bersinar, dan
Ini sebenarnya adalah merupakan satu defect pada produk. Okey, sebabnya produk kita mungkin bagi produk-produk tertentu keadaan berkilat ini diperlukan, tapi ada produk-produk tertentu yang keadaan berkilat ini dikira sebagai satu defect, sebagai satu kecacatan pada produk. Jadi kita kena kawal lah suhu pada acuan supaya tidak terlampau panas. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah residual stress. Okay, iaitu hasil pada shear stress, itu pengaliran material, geseran dan sebagainya, menghasilkan tegangan dari segi haba recehan dan sebagainya. Ini akan meningkatkan suhu pada acuan tersebut. Apabila suhu tinggi pada acuan tersebut, apa yang akan berlaku adalah antara beberapa defect yang akan timbul adalah contohnya seperti warping. Warping ini adalah keadaan di mana produk kita akan, yang kita panggil sebagai meleding ataupun melengkung dan sebagainya. Okay, ini disebabkan oleh penyejukan yang tidak seragam dan juga haba panas yang tinggi pada acuan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah crystallinity. Okay, semasa proses rearrangement of polymer chain akan mempengaruhi suhu dan tempoh masa penyejukan. Okay, jadi terutama bagi produk-produk yang bersifat semi-crystalline, boleh rujuk balik pada slot yang ketiga, penerangan berkaitan dengan material. Okay, semi-crystalline, di mana produk yang mempunyai ataupun material semi-crystalline ini material yang membenarkan kita melihat menerusi produk tersebut ataupun clear, clear pandangan kita boleh menemusi produk tersebut lah, sebab kita namakan sebagai transparency ataupun clear crystallinity. Okay, ini akan dipengaruhi oleh haba juga. Okay, haba yang panas juga. Okay, ini akan mempengaruhi susunan polimer di dalam mold tersebut. Okay, jadi pengawalan suhu di sini sekali lagi penting lah. Okay, sekali lagi penting. Yang ketiga adalah thermal bending kita panggil, ataupun perbezaan di antara suhu yang terdapat pada acuan di bahagian lapisan atas dan lapisan bawah. Disebabkan mungkin tidak saluran penyejukan pada acuan itu tidak seragam atas dan bawah, jadi kawalan penyejukan juga akan berbeza di atas dan di bahagian bawah. Ini akan menyebabkan berlakunya thermal bending ataupun produk bengkok dan sebagainya, disebabkan oleh haba yang tinggi. Okey, secara tidak langsung dia juga akan menyebabkan tempoh masa kitaran proses akan menjadi lebih panjang. Ini disebabkan oleh produk memerlukan masa yang lebih panjang untuk membeku ataupun untuk menjadi keras. Okey, oleh kerana haba yang tinggi, jadi tempoh masa yang diperlukan untuk keras juga perlu dalam jangka masa yang lebih panjang. Okey, ini akan berlakunya pembaziran, akan mengurangkan kuantiti produk yang kita dapat hasilkan. Okay, kalau kita perhatikan pada gambar rajah di sebelah sini, okay, kita dapati bahawa ini adalah kedudukan susunan ataupun kedudukan reka bentuk saluran penyejukan pada acuan. Okay, kita bandingkan antara gambar di atas dengan gambar di bawah. Ini menunjukkan bahawa kuantiti saluran penyejukan pada mold di bahagian atas ni, okay, gambar rajah yang kedua, yang pertama di atas ni adalah banyak saluran penyejukan atas dan bawah, tetapi untuk yang kedua adalah lebih sedikit, okay, di atas dan juga bawah. Dan kesannya kita boleh lihat kat sini. Ini produk kita boleh hasilkan dengan elok, tapi bagi yang mempunyai saluran penyejukan yang sedikit ataupun kawalan penyejukan yang agak yang gagal dipenuhi, okay, akan menyebabkan produk kita akan melengkung. Okay, begitu juga dengan masa. Kita memerlukan jangka masa yang pendek, tetapi untuk yang mempunyai cooling channel yang sedikit, kita perlukan tempoh masa yang lebih panjang, okay, untuk mengawal proses penyejukan tersebut. Okay, ini adalah sistem cooling pada susunan cooling channel pada acuan.
Ini juga saya dah bincang dalam slot yang keempat berkaitan dengan acuan. Jadi kat sini sebagai ulang kaji sajalah. Okey. Ini adalah saluran penyunjukkan yang kita panggil secara siri. Okey, pergerakan air dalam satu aliran. Okey. Yang ini adalah secara parallel. Okey, ataupun selari. Okey, dia mempunyai cabang-cabang di sini. Ini adalah akan menyebabkan kawalan penyunjukkan lebih berkesan lah sebenarnya. Okey. Ini secara umum. Okey, sistem penyunjukan itu sendiri. Okey, daripada pump, daripada supplier, daripada cooling tower, okey, akan dibekalkan kepada mole. Okey, dan putaran itu berterusan lah, ya, putaran penyunjukan itu berterusan. Okey, inilah adalah juga jenis-jenis cooling system pada acuan. Okey, dari segi reka bentuk, dari segi susunannya. Okey, jadi ini juga adalah merupakan ulangan. Okey, saya dah bincangkan dalam bahagian mole slot yang keempat untuk sesi yang pertama dulu. Jadi sekiranya saya akan go through sepintas lalu saja, jadi sekiranya tak memahami boleh kembali kepada slot yang keempat untuk melihat bahagian mole nanti. Ya. Okey, kita lihat di sini adalah secara tube. Okey, circular linear tube. Okey, yang ini pula adalah square. Berbentuk ini sebentuk bulat, bentuk tiup bulat. Ini ada bentuk square. Ini dia punya saluran berbentuk square. Okay. Bergantung pada mereka ataupun pembuat acuan itu sendirilah, bentuk yang mana yang diperlukan. Okay. Dan berdasarkan kepada keperluan-keperluan produk dan keperluan acuan lah. Ya. Ini adalah baffle kita panggil. Okay. Ini bentuk baffle. Okay. Ini adalah bentuk bubbler. Okay, berbentuk bubbler, masuk dan keluar kiri dan kanan, dan aluran itu berterusan lah. Okay, ini pula adalah bentuk circular band tube dan square band tube. Yang ini juga adalah menunjukkan aliran lah. Okay, aliran proses penunjukan bagi acuan tersebut lah. Okey, kita lihat lebih lanjut sikit berkaitan dengan tiga elemen ataupun tiga tempat yang saya bincangkan tadi. Yang pertama kita ada tengok berkaitan dengan mole. Okey, sekarang kita berpindah pula kepada hydraulic oil ataupun heat exchanger. Okey, ini bahagian ini yang kita namakan sebagai heat exchanger. Setiap mesin ada bahagian heat exchanger, di mana proses penyunjukan berlaku di dalam tube ini. Okey, binaan tube ini kita akan tengoklah sekejap lagi binaan yang macam mana. Okey, dia tak bercampur air dengan minyak, dia tak bercampur. Okay, di dalam ni ada dia punya kompartmen tertentu yang mengalirkan minyak dan kompartmen tertentu yang mengalirkan air. Okay, secara bersentuhan lah. Jadi haba daripada minyak hidrolik boleh diserap oleh aliran daripada air yang terdapat dalam heat exchanger ini. Ini macam saya ceritakan tadi juga, sekiranya gagal kita membekalkan sistem penyunjukan pada bahagian heat exchanger ni, apa yang akan berlaku adalah menurunnya prestasi minyak hidrolik. Okay, prestasinya akan menjadi lebih rendah. Okay, dan mungkin juga berlaku pada kebocoran pada hose dan juga pada kita punya valve. Okay, dan akan rosak lah. Dan lebih teruk lagi sekiranya kebocoran tersebut boleh mendatangkan kemalangan kepada person in charge ataupun operator yang bertugas pada masa tersebut lah. Okay. Jadi perlu kita pastikan sistem penyunjukan pada heat exchanger ni dapat dilaksanakan dengan sempurna. Okay, ini ada sedikit gambaran bahagian dalam heat exchanger, mana dari segi fungsinya kita dah tengok dah tadi. Kita cuba mengawal supaya minyak hidrolik ni tidak menjadi terlalu panas. Okay. Ini akan menyebabkan prestasi minyak hidrolik akan menurun lah. Dengan secara tak langsung akan menyebabkan fungsi mesin kita akan terjejas. Okay. Ini adalah sedikit gambaran. Okay, di mana kita lihat di sini adalah bahagian dalam bahagian tube ataupun heat exchanger. Terdapat saluran yang membekalkan air dan juga saluran bahagian-bahagian tertentu yang dipenuhi oleh minyak hidrolik lah. Okay, jadi minyak dan air tidak bercampur tetapi bersentuhan antara satu sama lain. Ini adalah untuk memberi kesan penyejukan, kesan kawalan penyejukan yang berkesan pada minyak hidrolik kita.
Okey, manakala ini pula adalah elemen yang ketiga, ada komponen penyejukan yang memerlukan cooling system ataupun sistem penyejukan. Mana yang ketiga adalah feed throat. Okey, feed throat macam mana yang kita tahu berada di bahagian sini. Ini kita panggil feed throat. Okey, ataupun sini. Bahagian sini kita panggil pun. Dan pada bahagian feed throat terdapatnya sistem penyejukan, cooling channel di sini untuk mengawal bahagian feed throat ini supaya bahagian ini sentiasa dalam keadaan yang sejuk ataupun suhu kekal pada kedudukan yang tidak terlalu panas. Sekiranya bahagian feed throat ini kita biarkan dalam keadaan yang panas, apa yang berlaku adalah itu yang saya sebutkan tadi sebagai masalah bridging. Okay, mana material yang masuk ke dalam hopper ni akan start bergabung antara satu sama lain. Okay, pellet-pellet tadi akan start bergabung antara satu sama lain, ataupun butiran tadi bergabung antara satu sama lain, dan akan menyebabkan penyumbatan ataupun halangan di bahagian feed throat, akan berketul dan menghalang daripada material yang di dalam hopper ni masuk ke dalam barrel untuk menghasilkan, untuk memproses material menjadikan produk. Okay, ini akan mengganggu proses pengacuanan kita. Okay, jadi kita kena perlu pastikan bahawa bahagian feed throat akan sentiasa terkawal suhu dia dengan membekalkan sistem penyejukan yang sempurna. Okay, itu tadi kita dah lihat berkaitan dengan 3 komponen yang memerlukan sistem penyejukan atau cooling system. Okey, kali ini kita sambung sikit berkaitan dengan PLC ataupun Programmable Logic Control. Okey, program kawalan logik. Okey, iaitu kalau ikut secara definisi PLC ataupun Programmable Logic Control ni adalah, kalau mengikut NEMA ataupun National Electrical Manufacturers Association of America, mentafsirkan PLC ini sebagai satu sistem elektronik ataupun apparatus operasi digital yang digunakan di dalam persekitaran industri, yang mana menggunakan ingatan yang boleh diatur cara untuk menyimpan arahan-arahan yang digunakan untuk melakukan satu fungsi seperti logik, jujukan, pemasa, pengiraan, aritmetik, untuk mengawal satu proses atau mesin berdasarkan input dan output yang disambung pada modul, sama ada digital ataupun analog. Dengan kata lain, ia merupakan satu komputer digital yang direka khusus untuk kawalan, iaitu untuk mengawal sebuah alat atau mesin atau proses, dan banyak digunakan di industri. Okey, PLC ini memang satu pendekatan ataupun dari segi sistem kawalan yang banyak digunakan di industri, di mana dalam sistem PLC ini kita boleh simpan arahan-arahan ataupun beberapa maklumat input dan output pada sistem, di mana fungsinya akan merujuk kepada arahan-arahan yang kita simpan di dalam peralatan tersebut, dalam PLC tersebut. Okey. Okay, dalam sistem PLC terdapat ada 3 jenis PLC. Okay, yang pertama kita panggil sebagai compact PLC, yang kedua adalah modular PLC, dan ketiga PLC plug-in card. Okay, ada 3 jenis. Tapi biasanya di dalam industri banyak yang digunakan adalah jenis yang pertama, iaitu compact PLC, di mana untuk compact PLC ni dia terdiri di beberapa komponen-komponen yang dicantumkan bersama-sama. Okay, sebagai contoh kita lihat di sini, ini adalah komponen-komponen PLC bagi compact PLC. Okay, compact PLC terdapat beberapa elemen atau beberapa komponen di sini. Okay, yang pertama adalah input module, iaitu modul yang menerima arahan daripada luar atau menerima pergerakan ataupun menerima informasi daripada luar. Okay, seperti daripada sensor, daripada limit switch, dan daripada peralatan yang lain lah. Okay, itu adalah input module. Okay, seterusnya dia akan pergi kepada processor. Okay, di dalam ni dia akan proses input tadi
proses input tadi, menterjemahkan input tadi yang dibekalkan kepada sistem. Itu adalah peranan prosesor. Kemudian apabila dah diterjemahkan, dia akan menyalurkan maklumat tersebut pada output modul. Output modul ni akan berfungsi untuk menggerakkan komponen-komponen tertentu ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada arahan daripada input yang diproses oleh prosesor yang terdapat dalam PLC tersebut. Output yang ada di sini boleh jadi melibatkan solenoid, kontaktor, boleh jadi melibatkan alarm, boleh jadi menyebabkan pergerakan dan sebagainya. Itu adalah output lah. Di samping itu juga untuk melaksanakan proses penterjemahan ataupun untuk memastikan sistem PLC itu berfungsi dengan baik, kita perlu ada power supply lah pada sistem untuk memastikan dia berfungsi. Selain daripada itu, kita kena masukkan programmable ataupun programming device, peralatan untuk kita programkan, terutama seperti mana komputer. Kita boleh gunakan komputer sebagai device untuk kita buat programming, ataupun konsol. Konsol yang kita boleh gunakan juga untuk membuat programming lah pada PLC kita. Kat sini kita teliti beberapa pada unit utama yang terdapat pada PLC. Kita lihat satu persatu gambaran-gambarannya. Yang pertama adalah unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Ia mempunyai satu chip mikro pemprosesan yang mengawal keseluruhan proses operasi kawalan PLC. Ini adalah CPU, macam sistem komputer kita ada CPU itu yang mengawal keseluruhan operasi PLC. Yang kedua adalah unit memori. Ini yang berfungsi untuk menyimpan semua atur cara dan yang telah diprogramkan. Mana tadi melalui device, programming device, kita boleh programkan atur cara ataupun jujukan ataupun susunan langkah-langkah dalam satu operasi. Jadi kita boleh susun semua tu di dalam PLC system. Di mana unit memori ini berperanan untuk menyimpan menyimpan atur cara tersebut dalam bentuk RAM ataupun kita panggil sebagai random access memory ataupun ROM ataupun read only memory. Ini unit memori, fungsi unit memori. Yang ketiganya pula adalah unit input dan output, iaitu ia menghubungkan di antara PLC ke dunia luar. Maksudnya di sini adalah daripada PLC ke komponen-komponen mesin tertentu ataupun peralatan-peralatan tertentu yang memerlukan programmable daripada PLC ni. Jadi dia melibatkan signal input dan output untuk sistem kawalan. Itu adalah peranan unit input dan output. Menterjemahkan dan menggerakkan komponen-komponen tersebut, melaksanakan misi ataupun arahan tersebut. Kita lihat lebih lanjut lagi berkaitan dengan komponen-komponen yang kita lihat tadi. Yang pertama adalah komponen input. Komponen input boleh terlibat macam push button, limit switch, thumb wheel switch. Ini adalah kita menamakan sebagai input. Sistem kawalan daripada luar, macam kata emergency stop button pada mesin, itu juga merupakan komponen input. Apabila kita aktifkan ataupun kita tekan bahagian push button ni, ini akan menyebabkan isyarat tu dihantar kepada unit pemprosesan. Apabila dihantar kepada unit pemprosesan, unit pemprosesan akan membaca atur cara ataupun langkah-langkah yang kita dah simpan di dalam sistem. Kemudian menghantar isyarat kepada output untuk menghentikan pergerakan. Sebab push button, emergency stop button ni adalah peranan dalam untuk menghentikan pergerakan. Jadi apabila kita dah programkan di dalam PLC, apabila push button ditekan, maka kita akan menghentikan pergerakan-pergerakan yang terlibat lah. Jadi itu dia punya sequence-nya. Yang kedua adalah output. Output ini melibatkan seperti motor, lampu, valve dan sebagainya lah.
Okey, di mana inilah yang bekerja untuk apabila mendapat isyarat daripada input, okey, dihantar kepada prosesor. Prosesor tu akan membaca memori yang disimpan atau cara yang disimpan dan mengarahkan, okey, output device ini untuk melakukan aktiviti tertentu. Terutama sekali untuk menghentikan motor, untuk memadamkan lampu ataupun menyalakan lampu, untuk menggerakkan solenoid valve ni ataupun untuk menutup solenoid valve dan sebagainya. Okay, itu adalah antara sistem yang terlibat dengan input dan output pada PLC. Okey, bagi unit keempat pula kita panggil sebagai unit bekalan kuasa. Okey, unit ini membekalkan kuasa pada unit PLC dan unit I/O ataupun input dan output. Kuasa yang dibekalkan mestilah mencukupi dan stabil bagi memastikan operasi PLC tidak terganggu. Okey, ini adalah peranan unit bekalan kuasa. Okey, seterusnya adalah yang kelima. Unit kelima ada unit paparan ataupun penunjuk ataupun display. Okey, unit paparan dan penunjuk adalah merujuk kepada paparan status ganti dalaman PLC. Ia dapat dilihat pada konsol ataupun pada komputer yang kita gunakan sebagai programmable device. Okey, pengatur caraan. Konsol pengatur caraan jika menggunakan kaedah pengatur caraan kod mnemonic dan skrin komputer jika menggunakan kaedah pengaturan perisian. Okey, itu adalah unit kelima, itu unit paparan dan penunjuk. Ini menggambarkan kepada kita keadaan semasa sistem, ya. Dan berdasarkan pada situ kita boleh buat pelarasan ataupun kita buat penambahbaikan. Okey, ini pula adalah unit yang keenam, unit pengatur caraan. Mana yang kita tengok tadi adalah sama dengan device programming tadi. Okay, device programming itu adalah unit pengatur caraan, mana terdapat dua kaedah yang biasa digunakan sebagai unit pengatur caraan. Itu yang pertama adalah konsol pengatur caraan. Okay, yang ini adalah konsol pengatur caraan. Okay, yang kedua adalah komputer. Komputer ini, komputer juga kita boleh gunakan sebagai programming device ataupun peralatan pengatur caraan untuk sistem PLC kita, ya. Okey, sambungan sedikit secara serentas lalu berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan bahasa-bahasa yang kita boleh gunakan sebagai bahasa pengatur caraan untuk kita bagi arahan-arahan pada PLC kita. Kita boleh gunakan bahasa-bahasa berikut. Okey, bahasa-bahasa berikut ada 5 kaedah ataupun 5 bahasa pengatur caraan yang boleh dibaca oleh PLC, yang boleh dibaca dan diterjemahkan oleh PLC. Okey, yang pertama kita panggil sebagai rajah tangga ataupun ladder diagram. Okey, ladder diagram ini bentuk yang sebeginilah. Okey, bentuk yang sebegini kita boleh programkan melalui konsol atau melalui komputer. Kita programkan ke dalam PLC menggunakan bahasa ladder diagram ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, instruction list ataupun senarai arahan ikut 1, 2, 3 A, B, C dan sebagainya. Itu ada senarai arahan yang kita bentuk teks pun boleh juga, tapi mempunyai kaedah-kaedah tertentulah, bahasa-bahasa tertentu yang khusus. Yang ini kita kena belajar secara lebih lanjut lah. Okay, kalau kita berminat dengan kaedah ataupun berminat dengan bidang pengatur caraan. Okay. Seterusnya yang keempat adalah fungsi turutan ataupun sequential function chart. Okay, berdasarkan pada sequential function chart ini. Okay, yang seterusnya yang kelima adalah raja blok atau function block diagram. Ini adalah 5 jenis ataupun 5 kaedah penggunaan bahasa-bahasa pengatur caraan. Okey, so ulang balik, kita ada 5, iaitu ladder diagram. Yang kedua instruction list, yang kita structured text, sequence function chart dan juga function block diagram. Okey, ini adalah 5 bahasa pengatur caraan ataupun programming. Okey, sehingga setakat ini kita habis untuk PLC dan kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya. Kita akan tengok berkaitan dengan alat kawalan suhu ataupun control temperature controller.
okey, temperature controller. Okey, temperature controller ni luas, penggunaan dia terlampau luas. Semua peralatan elektrik yang mempunyai function untuk pemanasan perlulah ada alat kawalan suhu ini, supaya untuk memastikan, untuk mengelakkan kemalangan, untuk mengelakkan kebakaran dan sebagainya. Jadi suhu kita perlu maintain dan kita perlu kawal sepanjang masa. Okey, kita dapat 4 elemen. Okey, 4 elemen yang kita panggil secara bandingannya dia akan manipulate ataupun dia akan membandingkan di antara proses variable, suhu semasa dan juga set value. Okey, ini secara dasarnya operasi temperature controller adalah membandingkan di antara suhu semasa dengan suhu yang dilaraskan. Jadi daripada situ sistem kawalannya akan bertindak untuk melaraskan, untuk mengekalkan suhu yang kita laraskan tadi. Terdapat 4 elemen utama pada alat kawalan ataupun alat kawalan suhu ini. Yang pertama perkakasan, yang kedua heater, termokouple dan juga controller. Okey, ini adalah 4 komponen utama. Okey, dalam proses pengecanan suntikan yang utama ada 2 lah. Okey, iaitu mode temperature controller ataupun kita panggil sebagai MTC, dan juga satu lagi adalah chiller. Chiller juga adalah sistem pemanasan pada acuan yang kita boleh kawal suhunya daripada masa ke semasa. Okey, untuk tajuk ni saya rasa kita sampai di penghujungnya. Okey, sampai penghujung untuk slot penerangan, slot ke-9 untuk video penerangan kedua. Jadi di sini saya harap para pelajar dapatlah serba sedikit gambaran ataupun apa-apa input yang saya cuba kongsikan di sini. Jadi saya harap para pelajar akan lebih memahami ataupun lebih mendapat pemahaman yang lebih jelas lah. Okay? Dalam sistem pengecanan suntikan ni terdapat beberapa banyak peralatan-peralatan kawalan untuk memastikan proses kita berada dalam kawalan sepanjang masa, bagi memastikan terutamanya dari segi matematika, dari segi kualiti produk kita stabil dan boleh diterima ataupun accept, ya. Jadi saya harap sampai di sini. Saya rasa untuk video penerangan yang kedua ini, jadi di sini saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih atas perhatian yang para pelajar berikan untuk kelas kita pada hari ini. Jadi sebarang masalah boleh dirujuk pada pengajar masing-masing, ataupun boleh terus WhatsApp pada saya ataupun melalui channel YouTube saya. Boleh letakkan di bahagian komen itu untuk membuat sebarang pertanyaan. Jadi untuk kelas hari ini saya berundur diri dulu, dan kita akan jumpa dalam kelas yang akan datang untuk slot yang ke-10. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi dalam kuliah online kita yang seterusnya nanti.